Isu buli di sekolah dipandang serius beri tumpuan aspek bina akhlak. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Inisiatif penanaman untuk meningkatkan pengeluaran padi negara secara 5 musim dalam tempoh 2 tahun sebagai antara usaha menambah baik ekosistem agromakanan negara dan penetapan sistem peternakan tertutup bagi pengurusan ladang yang produktif dan selamat. Itu antara yang diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara JKSMN. Turut dipertimbangkan usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menjamin ketersediaan bekalan makanan. Kerajaan juga berusaha mengurangkan defisit perdagangan dengan memperkuatkan aktiviti pendidikan dan pembangunan dalam bidang pertanian. Juga meningkatkan ekspor produk pertanian bernilai tambah dan menggalakkan pengeluaran makanan secara domestik. Mesyuarat JKSMN dipengerusikan Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi Dr. Sri Fadilah Yusof, Menteri-Menteri Kabinet berkaitan serta pegawai kanan kerajaan. Kerajaan sedia pertimbang menaikkan harga lantai getah sekerap. Timbalan Perdana Menteri Dr. Sri Fadilah Yusof berkata cadangan menaikkan harga sekurang-kurangnya RM3 sekilogram akan dibawa ke Kementerian Keuangan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata cadangan tersebut berdasarkan permintaan dari pekebun kecil yang menyifatkan jumlah tersebut wajar susulan kos input pertanian yang semakin meningkat. Input untuk peladangan sekarang ini naik, khususnya baja dan sebagainya. Situlah mereka melihat bahawa untuk balik modal, mereka melihat bahawa RM3 itu merupakan apa yang mereka harapkan. Jadi saya akan membawa balik kepada peringkat kerajaan, kabinet dan akan mencadangkan kepada Kementerian Keuangan untuk melihat sama ada boleh dipertimbangkan tidak mengikut kemampuan sedia ada kerajaan. Beliau berkata demikian dalam siaran media selepas majlis perasmian program Track Komoditi KPK 2023 Zon Utara di SMK Clifford, Kuala Kangsar. Pada pembentangan bajet 2023, kerajaan telah bersetuju meningkatkan harga lantai getah dari RM2.50 kepada RM2.70 dengan peruntukan sebanyak RM350 juta. Usaha kerajaan meneruskan pemberian subsidi kawalan harga ayam dan telur adalah pendekatan proaktif yang tepat pada masanya bagi membantu rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dr. Sri Salihuddin Ayub berkata, meskipun kerajaan menanggung pemberian subsidi ayam dan telur RM200 juta sebulan, namun ia perlu demi memastikan nasib rakyat terus terbela. Kita telah mengambil kira tentang rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan khususnya untuk mendapatkan protein yang paling murah ini, iaitu ayam dan telur. Jadi semalam kerajaan tidak keberatan untuk menyambung terus pemberian subsidi itu demi untuk kita memastikan rakyat dapat membeli harga ayam dan telur dengan harga yang dikawal oleh kerajaan. Beliau merasmikan program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan Ready dan Media Rahmah Peringkat Negeri Kelantan di Pasar Siti Khatijah, Kota Baru. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan Op Manis 2023 yang selama ini hanya dilaksanakan di beberapa negeri telah diperluas ke seluruh negara. Jualan ramah sempena perayaan Aidiladha akan dilaksanakan di setiap dewan undangan negeri DUN di seluruh negara. Jualan itu akan berlangsung 16 hingga 28 Jun melibatkan 640 DUN. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Saleh berkata, jualan rahmah itu menggunakan dua konsep iaitu jualan rahmah di premis dan jualan rahmah di luar premis meliputi 16 item barangan keperluan asas.
terdapat 640 don di seluruh negara dan kita akan buat insya-Allah di setiap don. Jadi saya mengalung-alungkan sekiranya ada orang ramai yang ingin memberitahu kepada kita supaya kita sampai kepada mereka, ya. Dan kita nak bahawa jualan rahmah ini dinikmati oleh rakyat. Beliau merasmikan majlis pelancaran pertama program Jualan Rahmah Mobil di Malaysia dan program Jualan Rahmah peringkat negeri Kelantan yang diadakan di Pantai Irama Baco. Perkhidmatan Pusat Rawatan Kanser perlu diperluas ke negeri-negeri Pantai Timur dan Utara bagi memudahkan pesakit untuk mendapatkan rawatan. Justru Kementerian Kesihatan KKM akan merangka pelan jangka masa panjang bagi membina pusat rawatan kanser di negeri-negeri tersebut. Itu adalah pelan jangka panjangnya, ya. Dia membantu dari banyak sudut, ya. Pertamanya, of course, bila patient atau pesakit bila dia nak mendapatkan rawatan dalam keadaan yang sakit, dia perlu jalan jauh, ya. Kemudian dari sudut apa orang kata kos dia, kemudian macam mana bila datang tu tak boleh seorang, kena datang dengan keluarga dan sebagainya. So banyak perkara yang kita perlu fikirkan tentang rawatan kanser ini. Beliau menyatakan selepas merasmikan majlis perhargaan buat pejuang kanser Against All Odds, a tribute to cancer survivor di Hospital Gleneagles Ampang, Kuala Lumpur. Isu buli di sekolah Kementerian Dalam Negeri dan KPM memandang serius situasi tersebut. Tambah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, cabaran terbesar yang dihadapi bukan soal undang-undang tetapi berkaitan penguasaan. Langkah pencegahan perlu dilaksanakan segera dengan memberi tumpuan kepada aspek pembinaan akhlak dan sebagainya. Kita sentiasa orang kata memandang berat perkara ini apabila berlaku. Lebih-lebih lagi bila sosial media memaparkan insiden itu, dia seringkali berakhir dengan pihak polis akan segera memesan dan mengambil tindakan kepada pelakunya. Dan kita besar baik peringkat ibu bapa atau masyarakat, institusi sekolah maupun institusi pelaksana yang lain, supaya masing-masing berganding bahu mengambil langkah perlu bagi mengekang agar perkara seumpama itu tidak menjadi parah dalam masyarakat. Penipuan dalam talian merupakan satu isu yang besar bukan sahaja bagi Malaysia tetapi juga untuk kebanyakan negara-negara lain. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chim berkata ia adalah hasil dapatan daripada G2G Ministerial Roundtable Scam and AI Governance di Singapura. Persidangan meja bulat menteri-menteri yang berlangsung selama 2 jam itu dihadiri oleh wakil 14 negara. Ia dipengerusikan oleh Menteri Perhubungan dan Penerangan Singapura, Josephine Teo. Teo juga turut mendedahkan bahawa kerajaan menghadapi masalah kurang kerjasama dalam kalangan pelbagai platform penyedia atau over-the-top OTT yang rata-rata merupakan gergasi teknologi. Tambahnya, negara-negara ASEAN perlu bersatu untuk memastikan kesemua penyedia platform media sosial dapat menyediakan platform yang selamat untuk pengguna. Seorang pesara syarikat swasta mengalami kerugian 1.2 juta ringgit akibat terpedaya dengan penipuan panggilan pada April lepas. Lelaki berumur 66 tahun itu dari Miri mendakwa telah menerima panggilan telefon dari suspek yang mengatakan mangsa terlibat dengan kes penggubahan wang haram 18 April lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, suspek kemudian meminta mangsa membuka 2 akaun bank baharu bagi memudahkan siasatan dijalankan. Mangsa telah membuka akaun bank baharu di 2 institusi keuangan tempatan pada 19 dan 20 April sebelum memberi maklumat peribadi dan kata laluan perbankan kepada suspek. Selepas itu, mangsa diarahkan untuk memindahkan wang dari akaun AmBank dan KWSP miliknya ke 2 akaun bank yang baharu dibuka itu. Mangsa hanya menjadi telah ditipu setelah memeriksa baki wang di kedua-dua akaun bank baharu miliknya telah dipindahkan ke akaun bank tidak dikenali pada 19 hingga 3 Mei lalu dan membuat laporan polis semalam.
Sentiasa proaktif dalam menyampaikan amanat agar rakyat mendapat manfaat, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata perwakilan Bank Rakyat sebagai institusi keuangan dan penggerak koperasi perlu membina dan mengukuhkan jaringan komunikasi antara bank dan pelanggan. Mendapatkan pembiayaan yang bersesuaian daripada Bank Rakyat di bawah skim-skim yang sedia ada. Saluran untuk menyampaikan shore-shore, pandangan-pandangan yang boleh dipertimbangkan, diangkat kepada pengurusan tertinggi, kepada lembaga pengarah dan juga termasuk kepada kementerian. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Bank Rakyat 2023. Seramai 902 perwakilan dari 15 wilayah hadir dalam mesyuarat ini. Dalam majlis sama turut dilancarkan pembiayaan peribadi iDiva dan akaun pelaburan iRisk khusus untuk anggota Bank Rakyat sebagai tanda perhargaan di samping memberi nilai tambah kepada anggotanya. Agrobank bakal menambah peruntukan dana susulan sambutan menggalakkan bagi program Rakan Tani Muda. Sebanyak RM300,000 bakal diperuntukkan bagi membantu 100 buah sekolah melaksanakan program tersebut. Kita dapat permintaan daripada banyak sekolah lagi dan kita menambahkan dana untuk program ini. Kita telah dan sedang usulkan, dan program ini kita akan danakan kepada 100 sebuah sekolah ini sebelum penghujung bulan 6 supaya daripada bulan Julai mereka telah dapat memulakan aktiviti pertanian. Beliau ditemui selepas majlis simbolik penyerahan dana Rakan Tani Muda Agrobank di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I, Kota Baru. Terdahulu beliau menyampaikan peruntukan dana RM3,000 kepada 11 buah sekolah terpilih di Kelantan dan Terengganu. Agrobank berhasrat meneruskan program tersebut secara berkala dengan skala lebih besar. Pusat Rawatan Tabung Haji TH Mekah berjaya memperoleh permit operasi daripada Kerajaan Arab Saudi. Pengarah operasi Mekah bahagian perubatan Dr. Amin Shah Ahmad berkata, pusat rawatan yang bermula beroperasi pada 26 Mei itu mempunyai pelbagai kemudahan setara dengan hospital pakar bertaraf sederhana. Antara fasiliti tersedia termasuk 194 katil, wad isolasi selain kehadiran 12 pakar kesihatan dan kecemasan. Ubat kita ni dia punya spektrum daripada ujung rambut. Kalau kita orang kampung ujung rambut sampai ujung kaki, insya-Allah ada kan. Kalau kita ada berlaku pengurang, kita akan beli di sini ataupun kita akan bawa balik daripada Malaysia dengan flight-flight yang ada. Tak ada masalah lah setakat ni. Dan kalau maaf cakap, kadang-kadang kita dengan klinik kesihatan pun ubat kita ni hospital pakar minor kan, lebih sikit lah kita akan supply. Ketika ini, pusat rawatan tersebut telah menerima pesakit dalam kalangan jemaah meliputi pelbagai jenis penyakit dan mereka berusia 50 tahun ke atas. Sebelum ini, pusat operasi TH Madinah dan operasi ambulan telah menerima permit lebih awal. Masih lagi dalam berita tengah malam, Majlis Sabana Rakyat Mara akan memberi kelonggaran kepada peminjam pendidikan berstatus bankrupt agar dikeluarkan dari senarai hitam. Ia diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memberi peluang kepada individu tersebut mendapatkan peluang perniagaan dan pinjaman melanjutkan pelajaran. Saya telah mengarahkan pengurusi MARA untuk memperhalusi isu ini dan
meringankan beban peminjam dan memikirkan nasib peminjam-peminjam itu. Dengan itu, sebagai Menteri Kemajuan Desa di wilayah saya meluluskannya. Sementara itu, golongan wanita kini berpeluang menceburi bidang pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET khas wanita di bawah institusi TVET kelolaan Kementerian Desa dan Wilayah KKDW. TVET khas wanita ini bakal membuka lebih banyak peluang bagi memperkasa kaum wanita dalam bidang kemahiran. Melalui kerjasama antara Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan Universiti Kolej Agro Sains Malaysia di bawah Risda Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Saya telah meluluskan pengambilan seramai 15,000 wanita untuk masuk dalam TVET khas wanita ini. Perkara tersebut diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri KKDW dalam ucapan pergulungan Presiden sempena Perhimpunan Agung UMNO 2023. Bawa momentum dan aura baharu demi meraih semula keyakinan dan kepercayaan rakyat. Selain taat dan setia terhadap perjuangan sedia ada, pemuda UMNO perlu tampil ke hadapan dengan lebih berani, terutama dalam membawa isu-isu yang dihadapi rakyat akar umbi. Nak mendapatkan kepercayaan macam mana? UMNO mesti tunjukkan dan buktikan bahawa UMNO ini sudah berubah seperti apa yang rakyat mahukan. Dr. Akbar menyatakannya pada sidang media khas di laman media WTC. Tambahnya, hampir 1,160 wakilan pemuda UMNO hadir pada perhimpunan kali ini melibatkan lebih 190 bahagian di seluruh Malaysia. Alternatif yang mudah bagi merawat kualiti air sungai. Sebanyak 500 bola tanah liat atau mudball telah ditempatkan di Sungai Galing, Kuantan oleh ahli Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak Malaysia. Menurut pengurusi Jawatankuasa Kebajikan dan Amal Maksak Pahang, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Zawawi Zainal Abidin, program tanggungjawab sosial koperasi CSR ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dan kepentingan menjaga sungai. Yang terbaik sekali ialah kita mencegah sebenarnya. Ya, maknanya kesedaran semua orang untuk menjaga sungai. Tetapi bila perkara tersebut tak dapat kita laksanakan, maka kita memilih alternatif-alternatif yang lain untuk kita membantu ataupun untuk kita membersihkan sungai. Sebagai contohnya, kalau kita melihat tadi seperti mana yang diterangkan bahawa sungai ini juga boleh dibersihkan dengan air beras. Ya, tapi kita memilih makbol ni sebab kita memikirkan ini adalah cara yang paling mudah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program EN Mudball River Retreat Program bersempena Kejuaraan Hoki dan Pimpong Maksak 2023. Dalam pada itu, pengarah EN Mudball Malaysia Abdullah Ismail berkata penggunaan berbola tanah liat adalah penyelesaian jangka masa pendek melibatkan masyarakat bagi mengatasi masalah pencemaran sungai. Makbol ni sebenarnya dia bila dia touch ke dalam sungai, ke dasar sungai tu dia ada dipanggil nak cemar. Nak cemar ni biasa ini yang jadi sungai berbau busuk. Jadi bila kita campur makbol, nak cemar ni dia akan bertindak, makbol akan bertindak dengan nak cemar ni, dia akan menghasilkan plankton. Plankton ni adalah makanan kepada ekosistem dalam kehidupan air lah, dan dia akan kehidupan air akan makin banyak. Itulah fungsi makbol yang sebenarnya. Bagi penyiasatan jangka panjang pula adalah dengan mengenal pasti punca sebenar pencemaran sungai terlebih dahulu. Program Jeraya Wara Jom Cuti Malaysia JCCM 2023 yang berlangsung di Pusat Beli Belah Wan Utama menawarkan lebih 100 pakej pelancongan dengan diskaun antara 15 sehingga 50%. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Dato' Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata ia bertujuan merancangkan lagi pelancongan domestik menerusi penjualan pakej secara terus kepada pengguna.
daripada 2 jerayawara yang telah kita laksanakan, kita telah mencapai lebih kurang pendapatan atau penjualan sebanyak 1.2 juta ringgit dan penjualan pakej sebanyak RM6,000. Penganjuran JCCM siri ketiga tahun ini menerima 40 penyertaan daripada pemain industri. Antara pakej menarik termasuklah pakej eksplorasi 8 Pulau Sempurna, pakej kereta api ke Dabong dan pakej pelancongan durian. Sebanyak RM900,000 sasaran jualan ditetapkan. Tourism Malaysia dengan kerjasama Tourism Melaka turut menyediakan pusat informasi pelancongan bergerak TIC Mobile bagi mempromosikan pelancongan Melaka sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Ia akan diteruskan lagi ke 5 lokasi lain di beberapa negeri. 187 premis di seluruh Johor dipotong bekalan elektrik kerana terlibat kegiatan perjudian haram. Ia hasil operasi bersepadu yang dijalankan bersama Tenaga Nasional Berhad dalam tempoh 3 hari. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzzaman Mamat berkata, kesemua premis tersebut dipercayai telah beroperasi selama 3 hingga 6 bulan. Potongan bekalan elektrik secara bersepadu melibatkan semua daerah di negeri Johor untuk memastikan kegiatan perjudian haram ini dapat dihapuskan daripada terus berleluasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Perkembangan sukan, atlet lompat tinggi negara Naura Singh Randawa hari ini mengumumkan persaraannya. Pengumumannya itu dibuat oleh atlet yang berusia 31 tahun tersebut di akaun Instagramnya. Dalam catatan tersebut, Nauraj yang telah menghabiskan masa 15 tahun mewakili negara berkata, sudah tiba masanya dia menumpukan kepada perkara lain. Pemegang rekod kebangsaan itu mengakui bahawa keputusan tersebut adalah sesuatu yang sukar dan telah difikirkan dalam tempoh yang lama. Atlet kelahiran Johor itu turut mengucapkan terima kasih kepada Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Olimpik Malaysia MOM kerana sentiasa menyediakan keperluan dan menyokong sepanjang karirnya. Nauraj telah memenangi pingat emas berturut-turut dalam 3 sukan C pada 2013 di Naypyidaw, 2015 di Singapura dan edisi Kuala Lumpur pada 2017. Dia turut memegang rekod kebangsaan 2.30 meter yang diciptanya pada Kejohanan Olahraga Terbuka Singapura 2017. Isu yang dibangkitkan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang akan diberi perhatian serius sepenuhnya oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. Menterinya Hanayo berkata perkara berkaitan keperluan atlet ke Olimpik Paris 2024 akan dibincangkan dalam satu mesyuarat minggu depan. Kita akan adakan mesyuarat to go dan semua hasrat dan atlet-atlet yang telah terpilih ini akan dikaji oleh Jawatankuasa to go dan saya telah menghubungi Datuk Azizul melalui koordinator kita juga Datuk Stuart Ramalingam dan kita akan usahakan yang terbaik untuk atlet kita untuk pastikan peluang untuk Malaysia dapat pingat emas itu cerah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran program Malaysia Active Act Komuniti Peringkat Kebangsaan di PPR Taman Bagan Jaya, Pulau Pinang. Dato' Azizul Hasni semua ini melahirkan rasa tekilan terhadap Majlis Sukan Negara MSN kerana masih belum dapat menyediakan sistem sokongan lengkap selepas memindahkan pengkalan latihannya dari Melbourne, Australia ke Velodrome Nasional dinilai sejak awal tahun ini. Dalam pada itu, Arena Sukan Negara dicemari dengan satu lagi insiden doping. Kali ini melibatkan seorang atlet olahraga semasa kejuaraan trek dan balapan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM 2023 di Stadium Mini MSN Bukit Jalil pada bulan Februari lepas.
Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam satu kenyataan bagaimanapun tidak mendedahkan butiran lanjut atlet berkenaan. Atlet tersebut telah disahkan positif terhadap penggunaan bahan terlarang sibutramine dalam ujian yang dijalankan oleh Agensi Anti-Doping Malaysia (ADAMAS). Berikutan itu, atlet berkenaan digantung sementara daripada menyertai sebarang kejohanan atau pertandingan lain sehingga keputusan proses pendengaran diumumkan. Sibutramine merupakan antara bahan yang dilarang penggunaannya sewaktu pertandingan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Saingan Junior Cycling Malaysia JCM 2023 Siri 1 di Langkawi setelah 3 hari berlangsung. Perlumbaan yang melibatkan penyertaan 72 pelumba dari 14 pasukan itu melabuhkan tiranya pada Sabtu. Tamat saingan pasukan Selangor dinobatkan selaku pasukan terbaik. Tempat kedua diungguli pasukan Perlis dan tempat ketiga diraih pasukan Tim Aqua 2 Cyclomotion TAC. Bagi pelumba TAC, Nasrul Firas Ridwan 18 tahun yang dinobatkan selaku juara keseluruhan persiapan rapi yang dilakukan terbukti berhasil. Persiapan kita untuk race kali ini memang cukup lah orang kata kan. Dari segi training, dari segi mileage mingguan, pergi ke 500-600 seminggu dengan pendakian yang berbukit. Kita orang training area Ampang memang jalan yang tough lah bagi kita orang kan. So Alhamdulillah untuk perlombaan kali ini kita orang dapat mengekalkan jersey ketiga-tiga jersey yang ditawarkan oleh JCM, jersey kuning, jersey hijau dan jersey merah yang dibantu oleh rakan-rakan sepasukan saya. Bagi jurulatihnya adik Husaini Othman yang juga bekas pelumba kebangsaan, beliau kagum dan teruja dengan semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak didiknya. Kalau kita tengok last year punya edition masa 2022, TSC memang berada di kedudukan yang tengah lah, bukan yang kedudukan ke bawah. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita dapat conquer 3-3 JC, and then Alhamdulillah rezeki untuk rider-rider saya. Bukan setakat lompat bergalah, baca berita pun boleh. Saksikan saya, Sarah Adi dalam Stadium RTM 10 dan 11 Jun ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Bersama saya Nazif Ahmed Syukri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.